zahaba bihi anhu, apa benda itu pergi daripada dia, atau kita kata perkara yang merosakkan benda itu, perosaklah. Dia bagi luput, ilmu ni ada perkara yang menyebabkan dia jadi luput, dia jadi hilang, dia jadi rosak. Apa dia? An-nisyan, iaitu lupa. Lupa dikatakan afatul ilm, kita lupa. Sebab kita ikhwan, ilmu kita belajar daripada awal dah. Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul. Jadi bila kita lupa dia punya manba' dia, sumber utama dia, bermakna habislah ilmu kita. Kita tak akan dapat ilmu yang betul. Maka dikatakan kullu ma yusibu syai'an fayafsuduh, apa yang menimpa dia dan menyebabkan benda itu jadi rosak, maka itu dipanggil afah. Afatun, afat dengan plural. Apa saja yang menimpa dia, yang datang kepada dia dan dia menjadi benda itu rosak. Lepas tu dia menghilangkan perkara itu. Kalau perkara itu ada kelebihan, kalau perkara itu ada dia punya fadilat, maka fadilat dia menjadi hilang. Maka apa yang tinggal di situ, yang tinggalnya ialah kerosakan. Yang tinggal adalah fasad. Maka itu dipanggil dengan afat. Jadi kita ambil perkataan itu, kita gabung dengan perkataan kemudian, afatul lisan. Lisan bermakna lidah. Bendanya keluar daripada lidah bermakna ada afat dia, ada kerosakan dia. Afatul lisan. Lisan itu boleh jadi rosak. So kalau lidah itu dia tengah menanggung pahala yang besar, tiba-tiba afat lisan itu datang, bermakna pahala itu menjadi rosak. Pahala lidah. Dengan apa lidah kita buat pahala? Banyak. Dengan zikrullah, tilawatul Quran, dengan al-amru bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar. Lidah kita dengan an-nasihah. Banyak pahala-pahala yang kita buat dengan menggunakan lidah kan, perkataan, sebutan. Maka bila datang benda ini, afatul lisan bila datang, yang kita kata pahala-pahala yang banyak itu, kesemuanya dikatakan yufsiduh, rosak. Maka dia menjadi makhluk perosak kepada amal-amal yang keluar melalui lidah. Dia tak banyak penulis akan bincang dengan kita, tak banyak, sikit sahaja. Tapi yang sikit ini dia berat. Dia sangat-sangat berat. Dia amat berat. Sebab dia menjadi perosak kepada kebajikan-kebajikan yang ada pada lidah itu. Maka kerana itu ikhwan, musibatul ilm, bila ilmu itu terkena dia punya musibah, ilmu itu terkena dia punya musibah, apa dia? An-nisyan, kita lupa. Maka gugurlah ilmu, gugurlah fadilat ilmu. Yang kita hafal, yang kita mengaji, yang kita tulis, tiba-tiba kita kena an-nisyan. Kita tengok banyak perawi-perawi hadis, bila mai umur tua, dia tak ingat dia. Maka orang tak ambil daripada dia, dia umur tua dia. Kadang-kadang dia riwayat silap. Maka gugur lah. Maka datanglah dia punya afat dia. Habis tak dia ambil apa-apa. Ditinggalkan dia. Takut dia menyebut silap. Banyak rawi bila umur tua dia menyebut sesuatu yang silap. Dan dia kadang-kadang dia sendiri dia kata aku tak ingat. Di kalangan sahabat pun terjadi benda itu. Maka musibatul ilm, musibah ilmu apa dia ikhwan? An-nisyan, lupa. Maka najah, macam mana kita nak dapat balik najah? Najah, nak dapat balik keselamatan dia, nak dapat balik keberuntungan dia. Kita nak najah minal afati dunia, supaya kita tak terkena kerosakan-kerosakan yang merosakkan amal kita.
maka kita terpaksa menjadi seorang daripada minal arifin, orang yang ma'ruf, orang yang arif dengan ilmu. Barulah kita boleh terselamat daripada lupa. Maka pasal itu bila orang tu lupa, dia kata saya lupa, itu tanda dalam diri dia ada makhluk perosak. Makhluk perosak itu adalah lupa. Kita hafal Quran, kita lupa, makhluk perosak itu ada. Maka cepat-cepatlah kita tak boleh benarkan makhluk ini duduk terlampau lama dalam diri kita. Sebab kalau dia duduk lama, ikhwan, dia akan merosakkan balik benda-benda lain. Afatul lisan, buku yang kita akan baca ini tajuk dia Afatul lisan. Benda berkenaan dengan apakah yang merosakkan lidah kita. Dia bukan rosak secara zahir. Ada juga cerita-cerita kita akan jumpa, tapi tak banyaklah diriwayatkan, tapi ada orang yang terlibat dalam afatul lisan, dia juga terlibat di dalam kerosakan lidah secara fizikal. Rosak. Seperti lidah dia bengkak, seperti lidah dia luka, dia tak boleh cakap, jadi berat, lidah dia terkeluar. Itu tak banyak kes jadi, tapi ada. Tetapi banyak ulama kita mendiamkan diri, mereka tidak meriwayatkan. Tapi nanti bila kita baca tajuk-tajuk lagu ni, adalah juga cerita-cerita yang kita akan cerita yang terjadi kepada para ulama silam. Kesan daripada dia melibatkan diri dia dengan afatul lisan. Lidah dia itu lebih, sampai dia bercakap sampai kepada tahap rosak perkataan dia. Maka dia bagi kesan kepada lidah dia secara fizikal ini, ada kesan. Tapi itu tak banyak mereka cakap, tapi ada. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Saya menyangka bahawa ini adalah satu tajuk daripada tajuk tazkiyah. Tajuk tazkiyah, penyucian jiwa, berkenaan dengan afatul lisan, perkara yang merosakkan lidah, ataupun kita boleh kata benda yang berbahaya kalau benda ni ada di lidah. Benda ni kalau ada di ujung lidah kita, bukan lidah orang, lidah kita, bermakna bahayalah. Benda ni cukup bahaya. Maka banyaklah amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu, ikhwan, dia akan merosakkan kita balik. Dia akan letakkan kita pada kedudukan yang tidak baik. Ikhwan, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah kata, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Allah menyebut tentang Allah mengutuskan Rasulnya bil huda wa dinil haqq. Dua. Dan dua ni kata Allah liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Allah akan zahirkan di atas agama lain. Allah akan tunjuk muatan Islam ini ada dua, al-huda dan dinil haqq. Ini muatan Islam. Allah akan penaik dia di atas agama lain. Allah akan tunjuk agama batil tak ada benda ni. Walau karihal kafirun. Walaupun dia akan melalui satu tahap orang-orang kafir itu sangat kareh, sangat benci. Kafirun itu kareh, sangat tak suka melihat diangkatnya dua benda ini. Maka Allah kata, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah yang mengutuskan, dia yang mengutuskan, yakni Allah, Rasulnya dengan al-huda. Apakah yang dimaksudkan dengan al-huda? Al-huda kita kata dengan makna hidayah, petunjuk. Petunjuk di sini ulama tafsir kita kata ialah al-ilmu. Allah hantar Rasul kesemuanya dengan ilmu. Ilmu wahyu. Mereka dapat wahyain, dua jenis wahyu.
Quran, dan lagi satu sunnah mereka itu menjadi wahyu. Setiap Rasul Allah bekalkan ilmu. Maka Islam ini bukan agama jahil. Maka Islam ini sangat tak suka kepada unsur dan jenis kejahilan. Tak boleh. Maka dengan jahil Nabi tak suka. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah dinul ilm. Iqra', baca. Kena baca. Benda nak baca kena ada huruf, ada tulisan, ada baris, ada kalimat. Benda ditulis, benda tu kena terang, tak boleh samang. Barulah konsep baca tu wujud. Allah tak kata isma', dengar. Allah kata iqra', baca. Maka mesti benda nak ditulis, ada kalam, ada da'wat, ada kertas, ada ayat, ada huruf, ada kalimah yang mufid. Benda itu dapat difaham, bukan kalimah kosong. Maka ini adalah agama ilmu. Karena itu ilmu daripada Allah. Maka ilmu dikatakan qala Allah wa qala Rasul. Sehingga imam salaf kita, Imam Al-Auza'i menyatakan al-ilmu ma jaa minan nabi. Ilmu itu dia mesti melalui tabaqat pertama, iaitu para nabi. Kalau kita, ilmu tu mesti mai daripada Nabi Muhammad. Lepas Nabi Muhammad mesti mai pada sahabat Muhammad. Lepas tu kena turun pada tabi'in, barulah sampai pada kita. Itu tabaqat ilmu, perjalanan. Macam ayat bukit, dia turun bukan jatuh ke laut. Dia jatuh ke tempat dia. Dah seatas dia turun ke bawah, dia mengalir, barulah ujung dapat. Ilmu tak akan dapat kalau tidak melalui daripada qala Allah dan qala Rasul. Maka Allah hantar Rasul itu dengan hidayah, dengan huda, dan muatan huda itu adalah ilmu. Maka tidak ada hidayah tanpa ilmu. Tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk tanpa ilmu. Dan petunjuk itu dia kena kapit dengan taufiq. Kemampuan untuk melaksanakan ilmu, itu taufiq. Kita ada ilmu tapi kita tak ada kemampuan melaksanakan, itu kita seorang yang tidak ada taufiq. Lepas itu kita minta Allah beri kepada Rabbi zidni ilman, ya. Tuhan zidni, tambahkanlah bagi aku ilman. Kerana bila tambah ilmu, dia akan tambah taufiq. Taufiq kalau dipisahkan dengan ilmu, maka orang yang menuntut ilmu akan binasa. Dia akan kena afat. Dia akan kena kerosakan ilmu. Dia akan lupa, dia jadi orang yang tak boleh beramal, tak mampu, tak ada semangat, tak kuat. Dan kita boleh cek kita ada taufiq ke tak ada taufiq, ikhwan. Kita nak beramal, kita kuat ke tak kuat. Cabaran, antara cabaran ilmu, amal, kesabaran, istiqamah kita, mana yang lebih tinggi? Kita tengok cabaran tu besar, maka sabar kita jadi turun, istiqamah kita jadi turun. Maka bermakna kita tahulah taufik kita tu dia punya level di mana. So ilmu kita tu, ilmu bentuk hidayah ke, dikapit dengan taufik ke, ataupun tak dikapit dengan taufik. Yang ni kebanyakan para nabi sebut. Allah sebut dalam surah Hud, perkataan para nabi, in uridu illa al-islah mastata'at wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Para rasul dulu kata, in uridu illa al-islah mastata'at, kami nak buat baik sedapat mungkin. In uridu illa al-islah mastata'at, kami semampu kami cuba buat kebaikan pada orang, dakwah orang pada benda baik. Wa ma taufiqi illa billah, maka kami tidak mampu mengheret manusia kepada kebaikan. Taufik itu kami tak ada. Maka itu urusan orang itu dengan Tuhan. Itu kami tak mampu. Orang itulah kena bertarung untuk mendapat. Pastikan ilmu dia dapat itu bersama dengan taufik, kemampuan. Dan ada orang dia mendapat taufik yang lara, ada orang mendapat taufik yang benar. Taufik lara ni apa dia? Dia dapat kemampuan untuk amal semua yang tidak selaras dengan ilmu. Maka sia-sialah taufik itu.
Lakoh, jadi lakoh. Maka banyak amal, banyak ilmu dia dapat, banyak amal dia dapat, kesemuanya duduk pada tempat haba'an manthura, lakoh. Berterbangan, tidak ada penghisapan, tak boleh tolong di akhirat. Tak ada orang mendapat taufik yang hakiki, taufik yang benar. Taufik yang hakiki. Dia beramal sebiji macam mana ilmu, dan ilmu itu adalah benar. Pasal itu untuk memastikan ilmu itu benar, maka dalil diperlukan. Pasal itu nama ada dalil. Dalla yadullu dalilan bermakna pertunjuk menyatakan itu benar. Dalla yadullu dalilan bermakna petunjuk. Apakah petunjuk kita ada? Kata percakapan kita itu benar. Kita baca satu ayat. Sebagai contoh, katalah kita baca ayat la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Kita baca. Betul, orang tanya kat kita, orang kata ayat itu ayat apa? Kita kata saya baca tadi ayat 1 sampai ayat 4 daripada suratul Baqarah. Tu orang kata lalu baca Baqarah bunyi macam lain. Kan? Pasal kita dah kata ayat 1 sampai 4 Baqarah tu. Maka kita kena bawa apakah petunjuk? Apakah suatu petunjuk yang kita ada untuk menyatakan ayat kita baca tu ayat Baqarah? Kita jom buka Quran. Maka berjalan kepada buka Quran itu adalah petunjuk untuk melihat yang kita cakap tu betul ke tak betul. Sama tak yang kita cakap tu dengan ayat 1 Baqarah? Perkataan kita tu betul tak dengan hakikat dia? Dia kena muafakat lil haq. Dia kena sesuai dengan kebenaran. Kita dah dakwa, kita dah cakap ayat 1 sampai 4 daripada suratul Baqarah. Maka kesesuaian dia mana? Dia add apa tak dengan kebenaran? Baqarah tu betulkah itu isi dia? Jom kita pergi semak. Maka usaha pergi semak, buka balik ayat, pergi ke situ. Itulah kita kata dalil. Maka agama ni perlu dalil pada setiap benda kita cakap. Kalau tanpa dalil, maka ilmu tak wujud. Maka tak dapat dibezakan ilmu hak dan ilmu yang batil. Tak dapat dibezakan ilmu itu daripada Allah, ilmu ini bukan daripada Allah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menulis kitab tentang wali Allah dan wali syaitan. Syaitan pun ada wali, Allah pun ada wali. Maka wali Allah ni sentiasa dia qala Allah, qala Rasul. Dia sentiasa di bawah zil Allah, naungan Allah. Wali syaitan dia tidak ada qala Allah, qala Rasul. Kalau ada, dia seleweng. Jadi macam mana kita nak kenal penyelewengan itu? Dengan cara dia membawa apa tadi, petunjuk. Dia bawa petunjuk. Ini saya punya hujah, ini saya punya perkataan, ini saya punya evidence yang saya ada. Ini dia. Maka ketika dia bawa itulah kita tahu dia di atas al-huda ataupun tidak. Saya teringat Ustaz Nan sebut kan. Ustaz Nan kata dalam makhluk Allah ni hanya lembu dengan kerbau je tak tanya dalil. Hampir habaq lah kat lembu, habaq kat kerbau, dia takkan tanya dalil. Habis tak ada, dia golek kepala, dia angguk. Tapi manusia kerana Allah letak akal di atas, akal kan, kerana akal itu daripada 3 perkataan, ain, qaf, lam. Akal kan. Orang Arab, dia pakai serban hak jenis macam perempuan pakai itu, kelumbung kan. Dia duduk padang pasir kan, apa, angin, maka dia ikat atas kepala dia, apa, atas dia pakai sorban, dia buh macam roda kita buh tu, dia agal, akal, dia bubuh, dia letak atas kepala igal tu, igal, supaya serban dia tidak terbang. Bila dia naik unta, dia turun daripada unta, dia nak bagi unta dia duduk
So unta dia tak mau duduk. Dia akan kepok kaki unta tu, dia akan ambil igal dia tu, diikat di lutut unta. Jadi unta tak bangkit dah lah. Itu peranan dia pakai tu kan. Baik. Dia ambil daripada perkataan akal. Igal, iqal, bermakna tali. Kalau orang letak atas kain selendang dia itu untuk tak mau bagi serban dia kena angin lari, ataupun dia letak itu di lutut unta supaya unta tak boleh bangkit, apa tujuan? Dia ikat. Ikatan itu menyebabkan benda tu tak hilang. Maka Allah Ta'ala buat kita, dia ikat kita dengan akal. Akal ni satu benda pengikat. Bila akal hilang, bermakna tempat ikat otak tak ada. Otak tak boleh fikir dengan betul. Maka manusia ni selagi dia ada akal, makhluk nama manusia, selagi dia ada akal, dia sihat. Dia kena semayang, dia kena puasa. Tapi bila akal tu tak ada, apa fungsi akal? Fungsi dia filter, penapis. Daripada tempat itulah dia bertanya, dia bersoal, dia mencari bukti, dia dapat sesuaikan. So orang tanya, apa kelebihan siang, apa kelebihan malam, kenapa Allah buat langit, buat bumi, kenapa Allah jadi, Allah jawab satu persatu dalam Quran. Kenapa dia buat siang, kenapa dia buat malam, kita baca dalam juzuk amma yatasaalun, Allah jawab satu persatu. Kenapa dia buat turun ayat hujan, kenapa dia buat syurga, kenapa dia buat neraka, semua dia jawab satu persatu. Jadi orang yang ada akal, dengar jawapan tu, akal itu boleh mengikat jawapan itu, simpan dengan sempurna. Bila kita tak guna akal dalam perkara yang patut kita guna, maka bermakna, saya ingat Ustaz Nan kata, hanya apa? Apa tadi? Lembu dengan kambing. Rebau, lembu, rebau, kambing. Itu sahaja tak bertanya tentang, sebab dia tak ada tempat nak ikat. Dia cuma ada otak. Pengikat otak dia tak ada. Lepas itu orang Islam jadi mukallaf dengan 3. Islam, aqil, baligh. Aqil, akal. Dia orang yang ada akal. Kenapa? Kerana ilmu datang. Allah mengutuskan para rasul itu dengan ilmu, al-huda dan wadinil haq. Apa makna dinil haq? Amal saleh. Islam ini adalah agama yang benar amal saleh dia. Subhanallah. Amal saleh dia paling benar. Dan amal saleh dia bersesuaian dengan ilmu. Subhanallah. Ajaran-ajaran lain dalam dunia, amal saleh dia tak masuk akal. Dia nama amal saleh, dia kena randu api. Dia kena pijak api, dia kena telanjang. Dia kena sembah binatang. Dia kena puja yang tu, dia kena korban yang tu, dia kena korban yang ni. Islam tak ada. Islam ni amal saleh dia dibimbing. Lepas itu dalam Islam kita boleh kenal amal kawan itu buat saleh ke tak saleh. Dan daripada ayat ni, apa kita dapat tahu? Kita dapat tahu betapa tingginya nilai amal saleh sehingga dia menjadi muatan penting dalam Islam. Pada perkataan wadinil haq, muatan dia amal saleh. Dan daripada situ kita dapat suatu penilaian apakah kedudukan orang yang sepanjang hidup dia tidak beramal saleh. Langsung tak beramal. Ataupun dia beramal, amal dia tak jadi saleh. Subhanallah. Ikhwan, kalau masih ingat lagi, saya buat sedikit ulangan dalam pelajaran kita. Bila Allah bercerita pada kita, ingat tak? Permintaan terakhir seorang hamba ketika dia nak mati. Abali masih ingat permintaan terakhir? Ya. Dalam saya ke belakang sikit pelajaran kita. Bila satu orang ni dia nak mati, Allah cerita permintaan terakhir dia. Daripada situ kita tahu nilai amal saleh duduk di mana. Dahsyat nah? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tengok, permintaan terakhir. Allah bagilah macam mana kita nak hidup dalam dunia. Allah bagi panduan, ilmu. Al-hidayah tadi, al-huda. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta kamu dan anak pinak kamu menjadi penghalang antara kamu dan aku. Masa semayang, masa kena puasa, masa kena zakat, kena infak, masa kita kena tafarrah ibadah lillah, kita kena bagi masa kepada Allah. Harta, anak-anak, kehidupan kita tidak boleh menjadi halangan. Janganlah harta kamu, anak-anak kamu menghalang kamu ingat kepada Allah. Jangan, tak boleh. Kita kena didik mereka bukan menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Mereka boleh halang kita dengan benda lain. Mereka tak boleh menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Wa may yaf'al zalik, siapa kalau sampai dia tinggal Tuhan kerana anak, kerana harta benda dia, wa may yaf'al zalik fa ulaika humul khasirun, maka dia daripada orang yang sangat rugi. Maka Allah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah kata, aku bagi harta, infaklah harta sebelum datang kepada kamu mati, sebelum kamu nazak, sebelum nyawa kamu diambil. Tengok, permintaan terakhir datang. Kawan tu lupa, dia lupa dengan hidayah Tuhan bagi, guide hidup, macam mana nak kena susun. Masa belajar, masa beramal, masa kita mujahadah, kita dengan Tuhan. Dia lupa. Maka bila dia nak mati, Allah kata, bila roh dia nak dicabut, dia buat permintaan terakhir. Dia kata, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Dia kata, wahai Tuhanku, boleh tak lewat sikit kematian aku? Bagi ajalin qarib, bagi ajal aku ini ke satu masa yang tak jauh sangat, dekat. Tapi bukan sekarang. Bagi aku masa. Dia minta ke Tuhan di hari akhir dia. Untuk apa? Fa'asaddaqa. Untuk sedekah. Untuk dia buat balik apa yang Tuhan bagi dia ingat dulu. Bukan dia nak buat benda baru. Benda yang Tuhan bagi ingat dia awal-awal. Dan dia kata, wa akum minas salihin. Tengok. Di mana letak amal salih? Pada ayat wa dinil haq yang kita baca tadi. Agama yang benar itu artinya agama yang syarat dengan amal salih. Bila dia nak mati, dia kata, wa akum minas salihin. Aku nak jadikan diri aku seorang daripada orang-orang yang salih. Dalam tafsir Jalalain, bila sebut salih, dia kata artinya al-furud wan nawafil. Bermakna benda-benda yang Allah fardu dan benda-benda yang Allah sunatkan secara sahih. Itu dia nak buat balik. Itu yang dia minta. Permintaan terakhir dia kepada Tuhan, itu yang dia minta. Untuk infak dan untuk sedekah dan untuk amal salih. Dalamnya termasuk semayang, sedekah sunat, termasuk talabul ilmi, termasuk jihad, termasuk al-amru bil ma'ruf, semua benda fardu dan benda sunat itu dipanggil amal salih. Dalam tafsir Jalalain dia kata demikian. Ikhwan, tengok kebanyakan daripada permintaan terakhir ni tak ada siapa tolak. Semua orang akan cuba tunaikan sedapat mungkin. Betul ya beli? Permintaan terakhir. Nampak doktor kata, bagilah dia nak makan apa, bagi pilah. Ayah nak makan apa? Permintaan. Kalau ayah kata dia teringin nak makan durian, walaupun kita tahu dia darah tinggi, tapi dah doktor buka tangan, doktor kata bagilah apa dia nak makan.
serah kat Tuhan lah. Mana ada permintaan terakhir ditolak? Dan kalau kita tak menunaikan permintaan terakhir orang, kita rasa apa? Rasa. Ada rasalah kucuk-kucuk kahosah tapi tak tahulah rasa apa. Rasa apa? Ustaz Nam mungkin tahu rasa apa. Piala tum. Ada rasa. Dia ada rasa. Tapi ini satu sejarah dalam hidup manusia, permintaan terakhir tidak diindahkan. Tak diindahkan, diabaikan. Allahu Akbar. Seolah-olah hang nak mampu, hang mampulah. Hang nak hidup, hang hiduplah. Segala permintaan hang, aku takkan peduli. Walaupun itu permintaan terakhir. Apa permintaan terakhir? Nak buat benda yang Allah suruh buat. Sedangkan Allah suruh buat bukan pada waktu terakhir. Allah mahu waktu awal daripada hidup. Dia bagi waktu akhir dekat Tuhan. Tuhan tak mahu. Allah kata, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dia terlupa. Dia nak beramal saleh, dia minta Tuhan ubah satu benda yang mustahil Tuhan ubah. Ajal hidup manusia ni Tuhan dah tulis sebelum kita beranak lagi. Dia minta Tuhan ubah yang tu. Mustahil benda yang mubram macam ni Tuhan nak ubah. Mustahil. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ. Sekali-kali Allah tidak akan terima layan permintaan hang nak bagi mati hang lewat lah apa lah. Sebab kalau Allah buat pun, Allah tahu apa yang hang akan buat. Maka apa orang diminta ikhwan? Dia minta nak beramal saleh. Ya ikhwan. Agama ni syarat dengan amal saleh. Kerana itu nilai amal saleh ni besar. Pasal itu dia tak boleh dibuat secara sombrono dan seenak edewe. Dia kena ada peraturan. Dan kita tak boleh tangkap muat. Orang kata amal soleh kita buat. Orang kata amal soleh kita buat. Orang kata puasa kita puasa. Orang kata ni kita tak boleh. Dia mesti ada. Sebab nilai amal soleh itu pada ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Diutuskan para rasul untuk membawa hidayah dan amal soleh. Dan amal soleh itu dikatakan dinul haq. Inilah agama yang benar. Kalau benar kita beragama, kita akan ada amal soleh. Dan kalau benar kita beragama, kita akan ada petunjuk. Iaitu al-ilm. Maka boleh bayang Abang Man, amal soleh kita yang begitu mustahak, tiba-tiba afatul lisan boleh merosakkan amal soleh. Ada beberapa benda menyinggah di mulut kita dan dia menjadi perosak kepada Allah Jalla wa'ala cerita dalam Quran tentang satu orang. Allah cerita dalam Quran tentang satu orang. Ulama-ulama tafsir, bila sampai ayat ni, mereka akan sebut satu nama. Satu nama. Ada setengah ulama tafsir dia sebut nama tapi tak sebut cerita. Tapi ada setengah ulama tafsir seperti Qurtubi, dia sebut nama dan dia cerita siapa orang ni. Ibnu Katsir sebut nama tapi tak cerita. Sebab mungkin dia tidak berpuas hati dengan sanad cerita tu kah mungkin. Tapi Qurtubi dia sebut nama, dia sebut cerita. Cerita orang ni hidup pada zaman Nabi dulu, ikhwan. Dia terjebak dengan satu amal. Dan saya rasa dia juga satu orang daripada yang masuk dalam ayat tadi, permintaan terakhir dia. Nama yang terkenal adalah nama Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Sedap nama dia. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid masuk Islam, ada hati yang nak masuk Islam, tapi bila dia masuk Islam, ini cerita dalam Qurtubi, bila dia masuk Islam, kawan rapat dengan dia yang selalu tolong dia tentang kehidupan dia, kata, betul ke hang masuk Islam ni? Dia kata, memang. Dia kata, beginilah, saya nak buat sedikit jamuan
saya nak sebut tuan, nak jemput tuan datang ke rumah. Mailah rumah makan. Maka kawan dia tanya, siapa-siapa lagi yang jemput? Dia kata, saya buat ni, saya juga jemput Muhammad. Saya bercita-cita nak ikut agama Muhammad. Kawan dia kata kat dia, boleh. Hang kawan baik aku, hang pun tahu macam mana jasa aku dalam hidup hang, boleh. Tapi kalau hang nak aku, antara aku dengan Muhammad, siapa yang tak pi hang rasa galat? Dia kata, enta. Kalau Nabi tak mai pun rasa galat, tapi kalau enta tak mai rasa lagi galat. Dia bermakna hang beria-ria nak aku mai kenduri hang. Ya, saya nak. Aku boleh mai kenduri hang. Tapi aku nak hang buat satu benda. Hang boleh tak buat satu benda? Ini dalam Qurtubi. Nak buat apa? Aku mau bila aku mai, Muhammad mai, hang bangkit dalam majlis. Hang bangkit dalam majlis. Depan orang ramai ni, hang halau Muhammad keluar. Aku nak buat tu. Dan kalau best lagi, masa hang halau tu, hang ludah kat dia. Kita adalah khalil. Anta khalili. Kau akan jadi khalil aku. Khalil ni bukan best friend, but more daripada rapat sungguh, kamcin sungguh. Khalil. Kau jadi khalil aku. Dia duk timbang tara. Ya Allah, dia nak ikut Nabi, dia rasa ajaran Nabi betul. Kawan dia minta lagu ni. Qurtubi kata majlis itu pun berjalan, Nabi pun mai. Dia tengok muka kawan dia. Maka akhirnya dia pun buat apa yang kawan dia suruh buat. Dan dia berjaya halau Nabi dalam majlis dia. Ikhwan, cerita ni berlaku zaman Nabi. Masa tu kita tak lahir, kita pun tak tahu nama dia. Tetapi semua kita tafsir merekodkan nama dia. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Bila benda tu jadi, Allah Subhanahu wa taala cerita kejadian tu dalam Quran, dalam surah Furqan ayat 27. Allah cerita, Allah olah. Allah kata, wa yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi. Allah kata pada hari, ingatlah Allah kata, pada hari di mana orang zalim, Allah tak sebut nama dia. Walaupun yang buat tu dia, tapi Allah tak sebut nama dia. Allah sebut dengan nakirah. Allah umumkan supaya setiap orang yang berperangai lagu dia termasuk dalam ayat ni. Kalau sebut nama dia, nanti dia saja. Supaya orang berperangai lagu dia kenal lagu tu. Allah kata pada hari ya'uddu zalimu ala yadayhi. Si zalim itu, Allah kata, dia akan menggigit jarinya. Akan mai hari di mana dia akan gigit jari dia. Pasal apa dia gigit jari dia? Sambil dia gigit jari dia, dia akan kata di mulut dia, Tuhan kata benda ni pasti jadi. Dia akan kata apa? Dia akan kata, ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani an zikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Allah kata dia pasti akan sebut benda ni. Apa Uqbah bin Abi Mu'ayth buat? Dia buat benda tadi. Allah kata dia akan gigit jari, tanda penyesalan yang besar. Sambil mulut dia akan kata, pasti mulut dia akan kata, ya laitani, celaka betul aku ni. Ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Celaka aku. Awaklah, alangkah baiknya kalau aku dulu ikut Rasul. Kalau aku dulu ikut utusan Allah. Celaka sungguhlah aku ni. Pasal apalah aku ambil si fulan itu sebagai kawan aku? Allah bawa rentak ayat itu lagu tu.
Dia menyesal kerana dia tak ikut jalan Rasul. Dan dia menyesal ada satu orang dia buat kawan sungguh. Dan kawan tu menyebabkan dia tak ikut jalan Rasul. Pada kawan tu pun Allah guna perkataan fulan. Tak sebut nama kawan tu. Tapi dia guna perkataan, dia mencerca diri dia. Ya laitani, celaka aku, tak guna aku ni. Aku jadi pasir lah lagi bagus, jadi tanah lah lagi bagus. Awaklah aku boleh buat perangai lagu tu. Awaklah aku tak ambil jalan Rasul. Pasal apalah aku pergi ambil kawan tu sebagai kawan aku? Laqad adallani an zikri. Sungguh dia telah menyesatkan aku daripada az-zikri. Daripada az-zikri. Daripada Al-Quran, daripada peringatan Allah. Ba'da idh ja'ani, setelah benda itu datang pada aku. Wa kana syaitana wa kana syaitani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan setan itu tidak akan apa-apa dengan manusia, tidak akan tolong manusia. Langsung dia tak akan tolong. Manusia akan tersesat dan tersesat dan tersesat dan tersesat. Ikhwan, ini satu daripada afatul lisan. Jadi ke orang. Lingkup amal dia. Lingkup akhirat dia. Lingkup segala perbuatan dia. Kita ikhwan, kita pohon pada Allah. Jangan kita termasuk dalam kes macam ni. Pasal tu kita nak baca afatul lisan. Perkara yang merosakkan lidah. Lidah rosak. Kita pakai kalimah tu rosak lidah, rosak amal kita. Tengok apa akan terjadi. InsyaAllah ikhwan, kuliah kita bukan hari ni saja, bersiri. Nanti kita cerita lagi, cerita ni tak habis lagi. Saya nak cerita lagi apa jadi kat dia. Itu pada 2 week from now. 2 week lagi lah, lagi 2 minggu lah. 2 weeks dengan S. Alhamdulillah. Dengan S, 2 weeks. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita sembahyang Isyak, kita ada kuliah bersama tuan guru kita, Syekh tuan guru kita, al-arus kita, Ustaz Adnan Sa'ad. Kita tangguh kelas kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.